Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, tanya Abu Bakar, apa pendapat engkau wahai Abu Bakar? Kerana Abu Bakar ni seorang ahli perniagaan yang cukup disegani, cukup dihormati oleh golongan kafir Quraisy pada ketika itu. Tanya apa pendapat engkau wahai Abu Bakar, ni Muhammad buat cerita ni. Sayyidina Abu Bakar berkata, demi Allah, apa saja yang lahir daripada mulut si fulan ni, daripada mulut Muhammad, nescaya keseluruhannya betul. Semuanya ialah benar. Nabi menggelarkan pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini Abu Bakar ni yang segelintir di kalangan kita yang menghina ni Abu Bakar. Tuan-tuan, saya ambil contoh dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk berlaku dalam sejarah Islam pada tahun ke-9 Hijrah pada bulan Rejab. Berlakunya peperangan Tabuk, tuan-tuan sekalian, adalah disebabkan Rom tak puas hati dengan Islam. Maka Rom telah berpakat dengan golongan-golongan agama Nasrani Arab yang benci pada perjuangan Nabi. Maksudnya pakatan nak menghancurkan Islam ni bukan setakat wujud zaman Nabi, sampai zaman kita hari ni pun ada, tuan sekalian. Hanya main-main. Dia pakat beberapa komponen ittifaq nak menghancurkan Islam, nak menjatuhkan Islam. Ni wujud zaman Nabi. Rom, dia cari orang yang benci dengan Nabi. Dia ambil kaum Arab, bangsa Arab Nasrani yang memang benci dengan Nabi. Dia pakat sampai memiliki ketumbukan tentera yang besar. Kebetulan para sahabat yang berdagang di Syam akhirnya pulang ke Madinah melaporkan kepada Nabi yang Rom telah berpakat dengan suatu tentera yang ramai nak menghancurkan Islam. Tuan-tuan sekalian, dalam peperangan tersebut, sebelum berlaku peperangan tersebut, kebetulan tahun 9 Hijrah bulan Rajab tersebut, suasana panah terik. Panah terik, tuan-tuan sekalian. Kira orang tak mau keluar rumah lah, nak duduk dalam rumah. Yang kedua, kebetulan pula musim buah-buahan rangup. Macam hari ni, siapa hari ni orang Kedah, orang Perak balik, memang balik semula, tuan-tuan beradab lah rumah dia penuh bonek durian. Bonek kereta penuh dengan durian lah. Adalah ni time musim dia, penghujung lah ni. Tapi nak sebutnya, zaman tu pun berlaku begitu. Ditambah pula golongan munafik menggunakan buat konspirasi, propaganda untuk nak menyekat orang Islam agar keluar berjihad. Mereka membuat konspirasi, mengatakan kesuruh pakai duk keluarlah, panah ni rugi keluar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman merakamkan kata-kata mereka. Wa qalu la tanfiru fil harri qul nar jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkata kepada orang yang beriman, la tanfiru fil harri, janganlah kamu keluar berjihad bersama dengan Muhammad di tengah-tengah panah waktu lalu ni. Maka Allah kata pada mereka, qul nar jahannam ashaddu harra, sesungguhnya neraka jahanam lebih panas daripada apa yang kau rasa ni. Allah bagi begitu ya kau ni. Maka Nabi berhadapan dengan 4 situasi itu. Nak ajak pergi perang dalam peperangan Tabuk, Nabi berhadapan dengan situasi itu. Bertemu dengan sahabat dalam keadaan tentera musuh ramai, seumpama letak tengkok lah nak pergi sembelih. Mati begitu ya, sebab ramai sangat. Kemudian pula time panah terik. Bila panah ni memerlukan keperluan yang cukup, tak cukup keperluan, mati kebuluran dalam perjalanan. Kebetulan pula musim buah-buahan rangup. Ditambah lagi pula apa yang dibuat oleh golongan munafik. Rasulullah rasa macam susah untuk mengajak para sahabat keluar pergi berjihad. Namun tuan-tuan sekalian, dalam suasana getir tersebut ada generasi Rabbani. Ini yang poin saya di sini. Ada generasi Rabbani, generasi para sahabat yang dididik dan ditarbiyah sendiri oleh Nabi SAW. Antaranya ialah kibar sahabat yang saya sebutkan tadi. Bila Nabi nak pergi berjihad, Nabi umum announce kepada para sahabat agar keluar menginfakkan harta mereka. Ni selalu saya sebut, tuan-tuan sekalian. Kita menang ke kalah ke macam mana kedudukan kita, budaya infak ni kita kena asuh. Kerana itu sunnah Nabi. Ustaz, kita lah ni sedap duk ni, menang ni, dapat peruntukan apa tak payah nak. Ada, tuan-tuan. Kalau kita letak dalam jiwa kita begitu, kita mukhalafatus sunnah, kita bersalahan dengan sunnah. Sunnah Nabi, Nabi duduk di Madinah, Nabi merintah, tuan-tuan.
Tapi Nabi masih lagi umum para sahabat, tolong wak keluar infak, ada hak datang segenggam kurma, ada hak datang segenggam binjian, Nabi bagi, minta para sahabat keluar infak. Itu sunnah. Maka waktulah Nabi umum, keluarlah sahabat-sahabat, antaranya ialah Sayyidina Osman Al-Affan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Osman keluar, datang bertemu dengan Nabi. Sayyidina Osman bawa 300 ekor unta dengan 1000 dinar. Para sahabat yang ada terkejut dengan infak yang diberikan oleh Sayyidina Osman, banyak sangat ni. Tak ada apa-apa berlaku kat dia, tak bankrupt kat dia bisnes dia. Nabi bersabda kepada Sayyidina Osman, la yadurru li Osman ba'da hadza, ataupun sabda Nabi, takkan memudaratkan kepada Osman di atas apa yang diinfakkan. Kawan-kawan dia sebut lingkuplah bisnes Osman, wak keluar banyak sangat. Nabi kata tak, la yadurru syai'a, takkan memudaratkan sedikit pun pada Sayyidina Osman. Entah. Datang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang infak pada Nabi. Nabi tanya pada Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan kepada keluarga engkau? Umar kata, ya Rasulullah, aku tinggalkan kepada keluarga aku seperti mana yang aku infakkan kepada engkau. Maksudnya kalau dia infak 500, dia tinggal 500 juga kat keluarga. Separuh harta dia bagi, tuan sekalian. Datang Sayyidina Abu Bakar. Kita bincang tentang Sayyidina Abu Bakar. Datang Sayyidina Abu Bakar. Bila datang Sayyidina Abu Bakar, Nabi tanya pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma baqaita li ahlik? Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggal kepada keluarga engkau? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, abqaitu li ahli Allah wa Rasul. Aku tinggal pada ahli keluarga aku, ya Rasulullah, Allah dan Rasul. Ni Sayyidina Abu Bakar. Ni Sayyidina Abu Bakar yang kita sebut wujud golongan-golongan yang menghina para sahabat, yang memperlekehkan para sahabat, yang menafikan khalifah pertama ialah Sayyidina Abu Bakar. Kita hina Sayyidina Abu Bakar. Siapa kita, tuan-tuan sekalian? Abu Bakar beri semua harta daripada Islam. Kita beri berapa ringgit? Kita bagi berapa duit? Abu Bakar membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi di saat semua orang tolak Nabi. Kita buat apa pada Nabi? Kita beri apa pada Nabi? Sayyidina Abu Bakar menjadi rakan pada Nabi dalam penghijrahan Nabi ke Madinah. Sanggup menitis air mata, menahan kesakitan, disengat oleh binatang. Kita buat apa pada Nabi? Sampai ke tahap kita berani untuk menghina para sahabat, anda sekalian. Saya sebut dah, kita tak ada hak untuk nak menentukan siapa yang kita suka ataupun siapa yang kita sebelahi. Kewajipan dan ketutan kepada kita ialah kita mengasihi seluruh para sahabat, kerana mereka itu Nabi sebut ada di kalangan mereka mertuaku, ada di kalangan mereka menantu aku, ada di kalangan mereka menteri-menteri aku, Nabi kata. Menteri-menteri aku, Nabi kata. Maka ini menjadi tuntutan kepada kita, tuan-tuan sekalian, mengetahui sirah para sahabat, mengasihi mereka sebagaimana yang Nabi kasih kepada mereka. Tetapi yang berlaku sebaliknya, wujud golongan-golongan asabiyah, golongan-golongan yang cuba untuk menidakkan apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, supaya kita mengambil khulafa ar-rasyidin ini sebagai petunjuk ataupun sebagai penyelesaian kepada masalah yang kita hadapi. Ini tuan-tuan, jangan kita main-main persoalan begini. Tapi nak sebut ya tuan-tuan sekalian, maka wujud golongan-golongan begitu yang mereka ni bukan tak lafaz kalimah syahadah, mereka mengucap dua kalimah syahadah. Dan begitulah juga yang disebutkan oleh pengarang, golongan-golongan yang wujud zaman Nabi yang masih lagi mengucap kalimah syahadah. Bila Nabi wafat, timbul Nabi baru, iaitulah Musailamatul Kazzab dan Tulaihah. Mereka masih melafazkan syahadah, tetapi mereka beriktikad memang Musailamatul Kazzab ini adalah Nabi. Jawapan dia, tertolaklah puak ni. Macam kita ni kahar, wallahu alam mai Nabi daripada mana, wallahu alam apa dia mukjizat hak dia ada. Dia mengaku Nabi. Macam Ayah Pin mengaku Nabi. Bukan setakat hak mengaku Nabi, pengikut-pengikut hak boleh terima hak dia. Sepatutnya diperangi sebagaimana para sahabat perangi golongan yang menjadi pengikut kepada Musailamatul Kazzab. Sepatutnya begitu.